Sekarang ni kita pergi kepada kelenjar endokrin yang kamu ada belajar lah. Kelenjar-kelenjar endokrin yang kamu ada belajar. Di mana tempat dia, apa nama dia. Okey, itu dululah. Di mana tempat dia, apa nama dia. Jadi kalau bila tengok tentang sistem-sistem ni, selalunya kita pergi kepada struktur dulu. Struktur dia bentuk dekat macam mana, tempat dia dekat mana dan apa nama dia. Selalu macam itulah, baru kemudian kita pergi kepada fungsi. Jadi cikgu ada lukis kat tepi ni, walaupun tak cantik lah, tapi ini usaha yang cikgu dah usahakan, buatkan untuk fahamkan kamu. Jadi dekat bahagian kepala, ini kepala lah, kepala. Bahagian kepala ni, dalam tulang kranium, dia ada otak. Jadi otak tu, sebahagian daripada otak tu ada banyak-banyak nama dia lah. Ada cerebrum, medulla oblongata. Dan bahagian otak tu ada dipanggil sebagai hypothalamus. Okay, hypothalamus. Di otak lah. Jadi kamu nak tengok lagi spesifik, lagi cantik, kamu google lah kan. Internet semua orang ada. Cikgu percaya. Kemudian di bawah hypothalamus tu dia ada pituitary. Cikgu nak sebut bahasa Melayu ni pun susah lah. Tapi boleh lah ya. Dia ada pituitary. Okay, pituitary. Okay, pituitary. Pituitary. Yang ni di bawah hypothalamus. Di bawah hypothalamus. Pituitary ni dia ada dua jenis. Bukan dua jenis, dia ada dua bahagian. Boleh dah ada dua jenis pun kan. Dia ada bahagian depan tu dipanggil sebagai anterior. Bahagian belakang dipanggil sebagai posterior. Jadi tulis sikit, belakang. Jadi adalah depan. Okay, belakang dan depan. Jadi posterior pituitary di bahagian belakang, anterior pituitary bahagian depan. Kat mana boleh jumpa ni? Dekat otak. Otak tu bahagian mana? Bawah hypothalamus. Okey. Kemudian di leher. Ni di tu kat warna lain, dia tak kontras sangat. Di leher. Di leher ada kelenjar tiroid. Okey, di leher ada kelenjar tiroid. Jadi ini adalah kelenjar endokrin, kelenjar tiroid. Kemudian di bahagian abdomen, bahagian badan, kita ada buah pinggang. Ni kamu nampak ada buah pinggang. Buah pinggang ni ataupun kita panggil juga sebagai renal. Okey, renal. Jadi buah pinggang, renal ni fungsi dia apa? Fungsi dia adalah untuk menapis darah. Darah kita ni, macam mana darah kita ni, kamu berjalan dekat luar tu, tiba-tiba terjatuh. Bila terjatuh, kamu tahan badan kamu dengan lutut atau dengan tangan kamu. Jadi luka dekat kawasan situ. Bila luka, saluran darah tu akan pecah, rosak dan darah akan mengalir keluar. Jadi bila darah mengalir keluar, ada warna merah, darah tu akan keluar. Warna merah tu disebabkan oleh sel darah merah lah. Tapi darah tu sendiri bukan hanya ada sel darah merah. Dia ada juga sel darah putih. Dia ada juga air, dia ada juga garam, dia ada juga nutrien, dia ada juga vitamin yang kemudian keluar sekali bersama dengan darah, sel darah merah. Jadi maksudnya komponen dia tu ada macam-macam. Jadi darah tu sendiri akan mengalir masuk ke buah pinggang sebenarnya. Yang kamu nampak luka tadi sebenarnya dia mengalir masuk ke buah pinggang. Bila dia mengalir masuk ke buah pinggang, apa buah pinggang buat? Buah pinggang tu akan tapis darah tu. Jadi bila dia tapis darah tu, hasil tapisan tu akan masuk menjadi air kencing. Jadi dekat buah pinggang tu adalah proses penghasilan air kencing. Jadi dia akan terbentuknya air kencing di buah pinggang. Okey? Itu fungsi buah pinggang lah. Tapi cikgu bukan nak cerita macam mana air kencing tu terhasil. Cikgu nak cerita di atas buah pinggang tu ada kelenjar endokrin yang bernama kelenjar adrenal. Okay? Jadi ada kelenjar endokrin yang bernama kelenjar adrenal di atas buah pinggang ni. Okey. Nak bagi nampak cikgu hitam kan ya. Atas buah pinggang tu ada kelenjar adrenal. Kemudian di sistem pencernaan kita ada satu organ ni sangat-sangat penting. Dia sangat-sangat penting. Sebab apa? Dia menghasilkan enzim. Contoh enzim yang dihasilkan lipase amylase trypsin.
Okey, lipase, amylase, trypsin. Pada waktu yang sama, dia juga adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang dinama tempat ni dipanggil sebagai pankreas. Okey. Dia pankreas. Kemudian organ pembiakan ataupun bahasa biologinya, bahasa sains dipanggil sebagai gonad. Organ pembiakan adalah gonad. Contoh kalau lelaki, organ pembiakan dia yang sangat-sangat utama, yang vital, penting, kritikal adalah testis. Jadi kita ada testis di sini, dalam ni lah. Okey, bukan cikgu cerita kamu punya. Yang dalam ni ada testis. Testis ni yang dalam ni lah, telur tu. Paling mudah telur lah. Jadi testis ni dia dilindungi oleh satu bag kamu kan, bag. Dilindungi oleh satu bag yang dinamakan sebagai skrotum. Okey. Jadi skrotum tu adalah bag yang tergantung, di dalam tu ada testis. Jadi testis ni adalah salah satu bahagian dalam sistem endokrin yang menghasilkan hormon. Kemudian ada juga di organ pembiakan wanita, perempuan, okey, ataupun betina, iaitu bahagian yang dinamakan sebagai ovari yang ini. Ovari ni akan hasilkan hormon juga yang akan mempengaruhi fungsi badan. Jadi hormon-hormon ni dia akan mempengaruhi fungsi badan. Dia akan kawal atur apa aktiviti badan ni. Badan tu dia nak bertingkah laku macam mana. Jadi hormon-hormon ni akan mempengaruhi. Sebagai contoh, untuk alam haiwan, kan, alam haiwan yang jantannya kadang-kadang kita nampak dia sangat agresif. Jadi ada satu hormon ni yang akan mempengaruhi kegarangan, keagresifan dia, kegarangan dia tu, iaitu hormon testosteron. Jadi kalau haiwan tu yang jantannya tu adalah jenis yang dominan, yang kalau boleh dia nak kawal semua jantan-jantan dan betina-betina yang ada di tempat tu, hormon agresif dalam badan dia akan sangat tinggi. Jadi maksudnya hormon tu dia akan kawal tingkah laku badan tu, tingkah laku haiwan tu. Okey. Itu kita ada struktur kelenjar-kelenjar endokrin bersama dengan tempat dia dan nama dia. Okey. Irfan, kamu boleh ingatlah, itu kena ingatlah, nak tak nak kena ingat. Okay, tak upayalah dalam sains ni, kalau melibatkan bahagian biologi, selain daripada faham, ingat tu adalah satu keperluan yang penting. Sebab tanpa ingatan pada fakta-fakta ni, agak susah nanti kamu nak menjawab. Tu utama sekali soalan yang melibatkan kamu kena tulis jawapan dia. Okay? Bukan kamu pilih jawapan, kamu kena tulis jawapan. Sebab tanpa ingatan, kamu takkan ada keupayaan untuk menulis balik fakta-fakta ini.